Saya dulu yang buat kat surau. Awal dulu. Ada. Kita dah dapat 9 setengah. Kita pun dah ada 9 orang. Bonda daripada cuti ni akhir bulan. Tak ada lah ni. Bonda tak ada lah ni. Dia orang balik. Ustazah kat rumah ke? Ustazah kat rumah lah. Kat rumah. Tak, saya nak hantar borang. Sakdina borang ko'um. Yang ke Ustazah ni. boleh. Sakdina habis ni. Habis kelas. Okey, kita mula apa ni? InsyaAllah. Zikir munajat biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nabi Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nabi Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ما في قلبي غير الله. نبي محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نبي محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نبي محمد صلى الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. مليك على العرش السماء مهيمن بعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. مليك
على العرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على العرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله. Berapa dia akhirnya? ليس لها من دون ليس لها من دون الله كاشفة الله كاشفة ليس لها ليس من دون الله كاشفة ليس ليس لها لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة لا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد. آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله فإن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله العظيم إن الله كان توابا. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama dalam ruangan ini untuk kita menyelesaikan tentang tafsiran huraian tentang ayatul kursi yang agung ni, dan dapatkah
Kita nak tanya dia, kita ni dapatkah kita menghayati? Dah dapat menghayati kah bila kita membaca ayat kursi ni? Tak tahulah. Dia masing-masing mungkin bolehlah. Dah juga bolehlah menghayati ayat kursi ni. Satu ayat je. Walaupun satu ayat tu buat dia panjang. Dan kita telah bahagi-bahagikan itu supaya kita mudah memahaminya. Okey, hari ini muka surat berapa? Yang ke berapa? 89 tak? Hmm? Kalau ikut saya punya tik ni muka surat 89, tak tahu. Nombor berapa Kak Pah? Saya tak bawa balik buku pula ni. 35 kot, mengakui kebesaran Allah. Okey. Dia sampai berapa? 37 Tak sampai, rasanya sampai muka surat 89 ni kita tak habis lagi. Sampai Tak boleh kan? 92 dah kot ni. Sampai 92 ni lah. Okey okey. Kan? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Datin Azian, hari ini Isyirah tak ada. Saya Ada, tak pergi katanya sana. ada 2 orang je bonda. Itulah. Saya pun Ha. tak pergi sana, tak bawa buku tu. Kalau Datin nak ambil boleh. Hari Senin ni tak ada lagi. Okeylah. Sebab dia orang balik cuti kan. Dia orang akan balik cuti hujung bulan. Okey. Apa bunyi? Apa benda bunyi? Apa dia bunyi? Datin Fat? Tak tahu. Bunyi. Tak ada dah. Ada yang request buat recording tadi. Silap tekan. Tertekan. Cuba. Okey. Saya nak buka gambar. Okey, tapi tak apa. Okey. Okey, kita ambil berkat sikitlah. Kita baca daripada awal Ayatul Kursi ni. Sambil diri kita ini mengingati tentang huraian dan apa yang kita boleh rasa, boleh dapatlah daripada apa yang kita baca dalam Ayatul Kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalau boleh nak dengar sikit, siapa yang boleh buat kesimpulan lah daripada ayat kursi yang kita, apa-apa benda apalah yang kita boleh faham daripada setiap perkataan yang, ataupun setiap ayat yang kita bahagikan 7 tu. Apa yang kita faham daripada ayat kursi ni. Boleh tak? Siapa-siapa boleh sikit lah kesimpulan. Kalau kita pergi terus gitu je, maknanya bagi adalah sikit kita mukaddimah dia macam mana, baru kita pergi kepada
pada muka surat ataupun nombor yang kita habis pada hari itu. Boleh tak? Apa dia yang kita boleh? Sebab kita ni kan, kita kena faham, kita ni juga adalah sebagai pendakwah. Kita ni sebagai, kita kata termasuk dalam orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Nabi Muhammad, khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia ini. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Di antaranya kita dapat menjelaskan, kita dapat menerangkan tentang apakah yang dapat kita memanfaatkan daripada ayat kursi yang dikatakan sangat tinggi nilai ayat kursi ini. Bila kita baca, kita dapat pahala, dapat ganjaran yang banyak. Senyap ya, konyak ya. Boleh tak? Atau siapa lah? Datuk ke Datin ke dah dua sini Datin. Cik Pah ke, Kak Nah ke, Datin Norehan ke, apa lagi tu? Halimah. Apa? Halimah ya tu. Ya. Ustazah, saya ambil sikit je. Saya ambil yang sedikit awal sikit lah. Lepas ni Datin Betul, tak tak lagi sambung. ada orang lain sambung, no? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok huraian daripada ayat kursi tu, yang pertama-tamanya dia ada terkandung 5 asmaul husna yang besar lah. Ya. 5 asmaul husna. Pertamanya Allah sendiri, ya. Kemudian Al-Hayyu, kemudian maknanya Allah Maha Besar, yang beriman kita beriman kepada wujudnya Allah. Itu yang penting ni, kita beriman adanya Allah. Kemudian asmaul husna yang kedua ialah Al-Hayyu, dia Maha hidup, dan kita kena cerminan kita sendirilah. Maknanya kita kena beriman yang Allah Maha hidup. Hidup kita ni, diri kita ni, kita jadikan jangan jadikan hati kita ni mati. Kemudian yang ketiga, asmaul husna yang ketiga ya Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, dan kita cerminan kita ni, kita menjaga segala yang ada di bumi ni. Allah berdiri dengan sendiri lah. Kemudian lagi satu Al-Ali, mencari ilmu. Ya. Yang tadi Al-Qayyum kan? Al-Qayyum tadi tu. Tadi Al-Qayyum, Al-Hayyu. Kemudian Al-Azim. Al-Azim, kita membesarkan Allah, keagungan Allah. Dan itu lima asmaul husna yang terbesar dalam kandungan ayatul kursi itu. Jadi Ustazah, bila saya tengok 5 perkara ni pada saya sendirilah, kita, saya kata tadi kan, kita nak berdakwah, kita sendiri nak menyebarkan agama ni, menulis ayat kursi ni, agak sukar pada saya sendirilah kalau kita nak cerita kepada mu'allaf. Mu'allaf, kita nak cerita Allah tu ada, beriman Allah tu ada, sedangkan benda tu tak nampak. Itu satu cabaran pada kita, macam ni kita nak yakinkan kepada mu'allaf,
pengalaman sendiri macam mana kita yakinkan yang sebenarnya Allah tu ada, buktinya apa kan. Itu satu yang kita bila nak tengok kesimpulan banyak lagi ni, kita tengoklah keseluruhannya macam mana kita, pasal kita memang daripada kecil kan, kita dalam ibu bapa kita bersama agama Islam, kita boleh lama-lama kita boleh terima. Tapi kalau orang yang memang tak ada langsung, dan selama hari ni pun pada dia Tuhan dan segalanya, benda tu exist, fizikal nampak. Yang ni kita tak nampak, tapi ada. Yang ini satu perkara yang kita, pada saya sendiri, kita nakkan kita punya, yang kita kena kuat diri kita kini, macam mana kita convincekan orang. Itu sedikit saja pada saya lah. Terima kasih. Tadi Datuk kata kan, kita nak buktikan, kita sebut kata Allah, kita sebut kata Allahu la ilaha illa wal hayyul. Allah tu wujud. Mana wujud, mana adanya, mana buktinya. Jadi kita kena pergi juga kepada ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid kata, mana bukti wujudnya Allah? Wujudnya, adanya alam ini. Tentu ada orang yang buat alam ni. Tentu ada yang orang mencipta alam ini. Takkan tak ada ni, adanya apa di alam ini tak ada yang mencipta. Mesti ada. Tak tahulah kalau mungkin kalau orang yang belajar, tentu dia boleh buatlah juga kesimpulan, boleh terima lah kot mana alam ni ada, menunjukkan ada orang yang menciptanya. Buat ilmu tauhid yang kita belajar lah kan. Lepas itu, kalau segi logiknya macam mana? Kita ketuk kepala kita. Ketuk kepala. Sakit tak? Ketuk kepala sakit tak? Sakit kan ni? Sakit. Tunjuk sakit tu mana? Sakit tu mana? Dia tunjuk tangan ni. Ni kepala. Tunjuk sakit tu mana? Tak nampak. Macam tu lah juga. Kan? Kita boleh buat misalan lah. Kat situ lah. Banyak lagi lah. Benda-benda yang perlu kita kepada kita mengkaji lagi lah. Dan tidak cukup lah. Tidak cukup lah dengan sekadar kita sendiri baca macam ni saja belajar. Karena kita sebenarnya kena lebih lah lagi. Buka lah buku yang boleh membawa kita dapat memahami. Banyak di pasaran sekarang ni, cari je. InsyaAllah. Bila kita baca, itulah. Kadang-kadang kalau kita baca sorang-sorang tak jadi. Itu yang kita buat. Kita buat cara macam ni supaya adalah sikit kan kita boleh berbincang, kita boleh jelaskan, kita boleh bagi pandangan, pendapat, kita boleh kongsikan. Saya pun bukanlah banyak ilmu ni, gagah aja, masa macam Allah, mana ni, nak buat macam mana ni, kadang-kadang nak kata nak buat macam mana ni, nak jelaskan ni, nak buat macam mana ni, cari jalan. Kadang Allah bagi, kadang-kadang kita perlu kepada cari lagi, insyaAllah. Jumpalah kadang-kadang. Itulah, kita marilah sama-sama kita cubalah meminatkan diri kita untuk baca lebih sikit lah. Lebih daripada apa yang kita belajar ni. Kita boleh jumpa ada tafsiran ke, ada buku lain lagi yang lebih ni tentang tentang ayat kursi ni. Tengok. Mesti ada di sana perkara yang tak ada dalam apa yang kita belajar ni. Ada dekat situ. Kan jadi bertambah lah ilmu kita. Itu segi Datuk. Jadi Datuk buka tadi kat kita, iaitu dalam sebab ayat kursi ini sangat penting, sebab dalam dia ada disebut tentang Asmaul Husna sampai 5. Pertama Allah, kedua Al-Hayyu, ketiga Al-Qayyum, keempat Al-Aliyyu, kelima Al-Azim. Itu semua itu adalah dipanggil
Asmaul Husna. Tapi ada dua di antara Asmaul Husna dipanggil Asmaul Husna Al-A'zam, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum tu yang kita sebut di minggu-minggu yang sudah. Gunakanlah kedua-dua Asmaul Husna itu dalam doa kita. Kerana ada buktinya. Kerana Rasulullah dalam peperangan Badar, Rasulullah sepanjang-panjang doa dia guna Al-Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Panggil Allah, merayu kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, mohon kemenangan kepada orang Islam yang mempunyai bilangan yang sedikit ni. Macam mana ni? Bilangan mereka ramai ribu. Kita hanya 300 lebih saja. Bagilah kemenangan. Tu. Merayu. Sampai contohnya Sayyidina Ali. Dia 3 kali pergi balik menantu dia. Dia 3 kali pergi balik daripada medan perang, pergi balik tengok Nabi. Nabi duduk merayu dengan Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayy. Sampailah akhirnya mendapat kemenangan dalam perang Badar. Jadi kita boleh gunakan Ismullah Al-A'zam dia panggil ni. Ismullah Al-A'zam, Asmaul Husna Al-A'zam ni, dua ni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, untuk kita doakan. Letakkan dalam doa kita. Mulakan doa kita. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah, selamatkanlah kami, Ya Allah, dari bala bencana. Ya Hayyu, Ya Qayyum, selamatkanlah anak cucu kami, Ya Allah, daripada mara bahaya yang menimpa umat sekarang ini. Ya Hayyu, Ya minta insya-Allah dengan Hayyu, Ya Qayyum itu Allah akan memustajabkan doa kita. Itulah. Itu. Kemudian selain dan untuk tadi menyebutkan sedang tentang kita setiap sifat Allah tu kita boleh boleh menjadi cermin kepada kita. Kita kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah tu Maha hidup. Allah, kehidupan Allah adalah sempurna. Allah tak mati. Allah Maha hidup. Allah tak mati. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada sini, sepatutnya kita ni taklah kita sentiasa hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita macam mana? Hidupkanlah dengan amalan-amalan, dengan apa-apa ajaran yang ada di dalam Islam. Kita hidupkan. Jangan kita biarkan hati kita mati. Mati sebelum mati, tak mau. Maknanya hidupkan. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah yang maha apa? Berdiri sendiri. Allah maha berdiri sendiri. Allah yang menjaga segala apa yang di langit dan di bumi. Allah yang menjaga. Allah yang sentiasa menjaga semua itu. Jadi apa yang cerminan yang kita boleh ambil di sini, naklah kita ini suburkan diri kita ini dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan lah mana kita akan menjadi seorang hamba yang berguna, seorang hamba yang memahami sebenarnya dia adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah. Kemudian lepas Al-Hayyu Al-Qayyum, lepas tu Al-Aliyyu, Allah yang maha tinggi. Maka bila Allah yang maha tinggi, Allah lah segala-galanya. Dialah yang maha tinggi dalam segala-galanya. Kita ni hendaklah kita rendahkan hati kita, rendahkan perasaan kita terhadap makhluk, terhadap manusia, supaya kita dapat faedah daripada apa yang kita faham daripada perkataan Al-Ali. Allah saja yang maha tinggi. Kita ni hanyalah hamba. Kemudian Al-Azim, Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Jadi kita adalah sebagai hamba yang hina di hadapan Allah SWT. Dan kita juga hendaklah merasa diri kita ni
hina, kita tidak sepatutnya rasa takabur di hadapan makhluk yang lain, di hadapan manusia. Rendahkan diri kita, khusyuk, tadarru', dengan kita memahami perkataan Al-Azim itu. Kemudian apa lagi yang kita dapat? Itu sifat-sifat salbiyah, tak patut ada pada Allah. Kalau boleh orang lain boleh huraikan. Saya bagi jalan tu. Sifat salbiyah yang ada pada penafian. Salbiyah tu makna penafian. Kita nafikan. Apa yang kita nafikan? Apa yang kita nafikan daripada Allah? Kita nafikan apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita nafikan itu. Nafikan sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Kalau Allah ada sifat itu, apa akan jadi? Apa akan jadi kepada alam ini? Apa akan jadi kepada alam ini? Tengok Allah pada dulu sampai sekarang. Pernahkah berlaku matahari bertembung dengan bulan? Belaga dengan bulan? Itu juga segala cakrawala yang lain. Adakah? Ada tak? Ini adalah ajaran Allah SWT. Ini adalah sebab Allah tu la ta'khudhu, dia tak ngantuk, dia tak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Nah, dialah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hak dia semua di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara langit dan semua dia punya. Lahu lillah. Lahu balik kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Kemudian tu Pak Izzah mai lah. Pak Izzah sambung Pak Izzah. Memang Pak dah Izzah ada. memang penyelamat lah Pak Izzah, silakan. Tafadhali. Okey Ustazah, kalau saya layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Saya nak rujuk kepada perkataan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita tengok dari segi nahwu, lahu bagi saya apa yang Allah nak tunjukkan pada kita, Allah nak gambarkan kepada kita adalah kekuasaan diri dia sendiri. Lahu ma fis samawati. Dia boleh cakap, dia sebenarnya di sini dia nak menceritakan bahawasanya bahasa kasarnya saya yang mencipta segala-gala ni. Kan? Dia nak tonjolkan diri dia. Bukannya dia nak menonjolkan penciptaan makhluk dia. Maksudnya dia boleh bercerita, semua yang ada di hadapan kamu ini adalah saya yang punya. Itu kita, kalau dari segi bahasanya yang dia utamakan adalah makhluk kan, makhluk ciptaan dia yang nak ceritakan. Tetapi bagi saya di sini apabila dia menggunakan perkataan lahuma, dia kata aku yang mencipta segala-gala ini. Diri dia dulu yang ditonjolkan, bukan makhluk ciptaan dia yang ditonjolkan dulu. Jadi di sini gambaran yang kita dapat adalah betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa agungnya dia sehingga dia ceritakan diri dia yang menciptakan segala-galanya. Saya tak tahulah orang lain boleh faham ataupun tidak apa yang saya faham ni. Cuma bagi saya macam ni je lah. Dia nak ceritakan keagungan diri dia. Bila dia agung, bila dia bersifat segala-galanya seperti yang kita tahu, dia hayyu qayyum, semua sifat yang ada tu. Jadi betapa besar agungnya sehingga kan dia mampu mencipta segala-galanya. Itu sebab dikata kalau nak mengenal siapa Allah, kenalilah melalui penciptaannya. Sebab kita tak boleh nak mengenal dia dengan jasad, dengan objek, dengan apa-apa, tak boleh. Jadi kau tengok ini siapa yang buat? Allah. Maksudnya Allah yang berkuasa sehingga dia boleh menciptakan sesuatu objek kan, sesuatu item tu. Jadi
Kalau kita sendiri pun kita akan cakap, saya yang buat benda ni. Saya yang buat benda ni. Benda ni saya yang buat. Perbezaan nyata. Perbezaan ayat tu, dari sudut ayat tu, dari sudut bahasa tu, jelas perbezaan. Saya yang buatkan benda ni semua yang awak nampak. Benda ni semua saya yang buat. Boleh. Saya tak tahulah orang faham atau kan? tidak. Ha? Apa Ustazah? Boleh faham, itulah nak tanya ada orang boleh faham. Boleh faham tak? Maksudnya di sini Allah nak ceritakan aku yang buat. Bukannya dia nak tonjolkan makhluk ciptaan dia dulu. Dia bukan nak tonjol makhluk ciptaan dia, tapi dia nak menonjolkan diri dia, kekuasaan dia, keagungan dia. Kan kita tahu kan ayat kursi ni menceritakan keagungan dia. Salah satu daripada keagungan dia, kuasa dia, kelebihan dia adalah dia mencipta. Itu yang saya faham daripada ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang Allah nak ceritakan adalah dia yang berkuasa mencipta segala-galanya. Dia nak suruh kita tengok dia yang mencipta, bukannya dia suruh kita tengok ini ciptaan dia. Kalau kita kata ini ciptaannya, seolah-olah dia nak menunjukkan ciptaan dia je lah. Bukannya nak menunjukkan dia yang berkuasa. Objek yang nak ditonjolkan dahulu, bukannya dia. Bukannya zat dia. Itu je lah Ustazah. Apa yang kita faham lah ayat ni. Bagus Pak Ustaz. Ada segi nahwu Orang kan. lain, saya minta maaf kan kalau saya mengelirukan sahabat-sahabat semua. Tak ada keliru lah. Mana lebih menjelaskan sebenarnya. Kalau kita tengok ayat tengok ayat 1 ya ni, ayat yang 1 ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dekat tu ya tengok dulu. Yang Faizah duk kata lagi lahu tu Allah kata dalam ayat tu baginya, bagi Allah lah. Baginya, bagi Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat tu boleh kita buat begini. Ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Beza. Beza. Mana boleh faham juga. Iaitu yang pertama, sebab itu dia disebut dalam buku ni didahulukan apa? Predikat. Lahu tu predikat didahulukan. Mubtada di kemudian yang ikut tertibnya dia sana subjek dulu baru predikat. Predikat. Subjek dulu baru predikat. Ni dia ambil predikat pergi letak dekat depan. Itu maknanya dia mengandungi taukid penegasan. Taukid, yes. Taukid. Makna mengandungi makna yang kuat lah kita kata. Makna nak macam Pak Izzah kata tadi, dia nak menunjukkan dia, kekuasaan dia, Allah ni. Dia punya. Apa yang ada langit di bumi ni, Allah yang punya. Tak ada orang lain yang punya. Allah yang punya. Lahu, tak ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ma fis samawati wa ma fil ard tu, ma fis samawat tu sebenarnya adalah dia subjek yang telah dikemudiankan. Okey dah. Kan, faham kan? Okey dah. Apa dia okey tu? Aduh, telefon bisu. Okey dah. Tu penjelasan daripada Pak Izzah. Okey, baguslah. Maknanya faham lah tu. Lagi ada apa yang kita boleh bawa keluar daripada ayat kursi? Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Apa ni? Apa nama? Rozan. Silakan. Daripada apa yang Datuk lepaskan tadi dan juga Pak Izzah, apa yang saya faham lah. Ayat kursi ni menunjukkan ayat tauhid. Sebab dia ada Asmaul Husna. Asmaul Husna tu ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Jadi selain itu yang daripada sifat-sifat Allah tu yang paling agung ialah Allah itu sendiri. Di mana Allah itu larang itu khusus untuk Allah sahaja. Tak ada pada yang lain. Dan juga daripada segi takdiran Asmaul Husna itu sendiri, sifat-sifat Allah itu menunjukkan macam
Pak Izzah cakap pencipta tu Allah tu sendiri. Jadi maknanya sifat-sifat tu sendiri menunjukkan penciptanya dan kita tidak boleh menolak apa-apa lain sebenarnya. Saya faham tu Ustazah. Jadi Ya. di mana macam hayu-hayu semua tu, ayat tu ayat yang paling agung sekali. Di mana ayat ni juga adalah ayat memberi pelindung kepada kita. Jadi kita sebagai makhluk Allah, kita memohon pada Allah sahaja, tidak pada lain. Itu saja. Okey, Ya. bagus. Okey, bagus. Perkongsian yang bagus. Semuanya bagus. Mana kita ada. Boleh sambung. Yang lain boleh sambung. Okey, sambung lagi tak habis gitu? Ya, sikit je Ustazah, sikit saja. Pasal sebut as-sabiyah tadi, as-sabiyah. Bila kita telah agungkan Allah, kan dah disebutkan tadi, maknanya dengan sendirinya menafikan semua sifat kekurangan tak ada pada Allah. Ya. Semua sifat kekurangan tak ada pada Allah. Tak mengantuk, tak tidur segala-galanya tak ada. Kerana dia pencipta, dia yang maha agung. Itu je lah nak ditekankan as-sabiyah tadi Ustazah. Nak menekankan apa? Nak menekankan sifat-sifat penafian tadi, maknanya Salbiyah. Salbiyah. as-salbiyah. Salbiyah tu makna ni kan kita as-salbiyah tu dengan sendirinya silam ba ya ta marbutah. Salbiyah ni menafikan semua. Maknanya tak ada sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Dah kita mengagungkan dia tadi kan. Lahu ma fi sama, dia pencipta, maknanya tak ada sifat al-salbiyah pada dia, pada Allah. Itu sedikit tu tambahan. Bagus. Lagi siapa? Boleh? Boleh, saya sambung sikit Ustazah. Sikit je. Saja je tak apa, banyak pun tak apa. Tak apa sampai habis. Ya, tak ada saja nak menghangatkan suasana je. Marathon sampai habis lah Ustazah. Marathon sampai habis. Ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardu. Macam Ustazah cakap tadilah, apa yang ada di alam maya ini, di alam ini semuanya milik Allah. Kita kena beriman yang itu. Lahu tu maknanya milik Allah, semua apa yang ada. Bahkan lagi kuat lagi, bukan setakat benda-benda yang ada tu saja, benda-benda yang ada itu pun Allah yang cipta. Macam Pak Izzah kata tadi. Jadi kita wajib beriman bahawa apa yang ada di alam maya ni semuanya milik Allah dan benda-benda itu semua dicipta oleh Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa macam Datuk Fadilah kata tadilah, menunjukkan kepada kekuatan, kekuasaan, keilmuan, iradah Allah, kudrah Allah dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu macam Ustazah katalah, ayat ini menafikan sifat salbiyah Allah. Itu sajalah kalau saya nak rumuskan apa yang saya faham daripada apa yang kita bincang tadi. Kan? Ya, terima kasih. Kan lagi bertambah terang lah kita kan. Jadi kalau ada lagi, baik kita cakap sama-sama kita adalah lagi baik macam ni kan. Kita tak mengantuk ni, saya aja seorang cakap mengantuk. Tak habis lagi, ada 2-3 keratan lagi ayat tu kan. Kita mau sampai keratan yang ke lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yang keempat kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati, keratan yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ni yang penting ni. Syafaat. Adakah Datuk Datin boleh ah, Datin Fat. saya tak boleh Ustazah, tak bawa buku. Bala pula. Di luar dalam kawasan. Perak pergi jauh. Perak di luar kawasan. Luar Tapi kawasan. syafaat. Okey. Pula. Okey, saya cuba. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Itu maknanya siapakah yang orang yang memberi di sisinya kecuali dengan izinnya. Maknanya syafaat, memberi syafaat lah. Maknanya selain, tiada lagi yang boleh memberi syafaat selain dari Allah.
dengan izinnya, Ya. walaupun melalui Rasulullah, tapi dengan izinnya. Ya, Ya. syafaat tu kan. Syafaat, ya. Walaupun kita ada Rasulullah, ada nabi-nabi yang lain, tapi tanpa izinnya kita takkan dapat syafaat. Itu Yang kita faham, syafaat ni akan kita perolehi daripada siapa? Daripada siapa? Di antara orang yang siapa? Daripada orang-orang yang boleh memberi syafaat ni, daripada rasul-rasul kita, Ya, nabi-nabi kan. nabi-nabi, lagi siapa? Selain pada Al-Quran, Ustazah? Malaikat, Malaikat. Malaikat. Ulama, syuhada, Tabi'in, para tabi'in, ulama, Orang yang soleh, orang yang soleh. Itulah semua tu adalah dengan izin Allah, kan? Kalau Allah tak izin, tak boleh juga. Ada Pak Izzah nak cakap lah, macam nak cakap. Pak Izzah macam nak cakap, silakan Pak Izzah, silakan. Habis cepat sikit, Pak Azir sebab minggu depan start baru. Oh, dia tak pulang suara. Suara tak buka, suara. Sorry. Okay. Apa yang saya faham dengan ayat man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Syafaat itu adalah asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah boleh memberi syafaat kepada sesiapa sahaja yang dia inginkan. Contohnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diceritakan yang akan kita tunggu nanti pada mahsyar, itu yang terbesar kan. Okey, walaupun Rasulullah tu sendiri dan Rasulullah tu sendiri juga boleh memberi syafaat dia kepada hamba-hamba kepada umat-umat dia. So yang bukan hamba dia, hamba-hamba Allah, umat dia. Itu pun walaupun Rasulullah boleh memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak akan mampu memberi syafaat kepada seseorang, dan orang yang nak menerima syafaat itu juga mesti mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk mendapat syafaat bukan calang-calang orang, bukanlah mudah untuk mendapat syafaat. Pastinya kita kena ikut apa yang Allah nak kita lakukan terhadap dia dan terhadap Rasulullah dan agama dia. So, jalan mudahnya ikutlah syariat kalau nak dapat syafaat. Bagi orang lain pula Ustazah. Ya. Itulah nak dengar juga ni, orang lain mana dia. Kita bagilah song sikit kan. Datin Norehan. Datin. Datin Norehan selalu early bird. Sini atas kata. Cik Timah tak ada kan? Cik Timah ni tak ada kan? Cik Timah pergi klinik gigi. Oh, klinik gigi ke? Gigi pula dah. Sian kat Cikgu Hasnah. Cikgu Hasnah dandan tutup muka mana dia? Ada. Ada Pak. Silakan Cikgu Hasnah. Telefon tanya abang. Nak wayak gapo ni Pak? Gapo-gapo lah. Gapo-gapo lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sambung yang Faizah jugalah ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Iaitu siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, iaitu dari kefahaman saya, iaitu hanya Allah sahaja yang dapat memberi syafaat kepada kita. Tak cukup dah Fiti nak beli. Lagi yang matak. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat selain daripada Allah. Di antara jalan yang kita nak dapat syafaat ni macam mana?
Banyak kan jalan kita nak dapat syafaat yang banyak disebut dah oleh jalan. hadis. Di antaranya apa? Di Jalan kita nak antaranya dapat syafaat ni. kita kena ikut perintah Allah lah Ustazah. Ikut, kita kena jadi apa, Di antara jalannya yang simple jalan yang simple kita ambil. yang simple. Kita kena, kalau nak syafaat Rasulullah, ikutlah sunnah-sunnah Rasulullah Ustazah. Ya, ya. Kami anak Ikut sunnah Rasulullah. Ya, di antara sunnah Rasulullah, Rasulullah telah menganjurkan kepada kita supaya kita menjawab azan dan iqamah. Menjawab azan dan iqamah. Ya, Ustazah. Menjawab azan dan iqamah. Itu cara jalan kita nak dapat syafaat. Kan? Ya. Sebab apa? Sebab apa? Macam mana kita jawab azan? Kita Wassalatil qa'imah. itu doa dia. Itu doa dia kan. Wasilata wal fadilah. Wa asli maqam al mahmud alladhi yu'adda. Kan? Innaka la tukhliful. Kan? Ya. Kenapa daripada kita doa lepas azan iqamah tu dapat syafaat? Kenapa? Ada apa kat situ? Sebab di situ kita menyanjung Rasulullah juga Ustazah. Ya. Kemudian kita sahut seruan Allah untuk solat. Ya. Sebab di situ cuba tengok dalam. Kita kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa dia makna tu? Ati sayyidina Muhammadan wal fadilah. Berikanlah kedudukan yang Ati sayyidana. Ya Allah, berikanlah kepada Sayyidina Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Wasilah ni apa benda wasilah? Dan wasilah ni apa? Ini punca dia kita nak dapat syafaat sebab kita selalu menyahut menyahut azan, menyahut iqamah dengan doa ni. Sebab perkataan inilah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadil. Kita doa supaya Allah anugerahkan kepada Nabi kita wasilah. Wasilah ni adalah suatu kedudukan yang tinggi yang tidak boleh dicapai oleh siapa pun melainkan Nabi kita. Wasilah. Kita doa supaya dia dapat tu. Kita doa kepada Allah supaya dia dapat tu. Walaupun dia memang akan dapat tu, kita doa lagi tambah. Sebab tu Rasulullah kata, siapa yang mendoakan ni, doa selepas azan iqamah tu, halat lahu syafaati, dia akan mendapat syafaat aku. Dia akan mendapat syafaat aku. Rasulullah dah confirm dah kata dah. Tapi kebanyakan kita buat tak tahu ya. Dan kalau lepas iqamah senyap ya, buat tak tahu je. Sedangkan di sanalah tempatnya, jalannya untuk kita mendapat syafaat Rasulullah. Ustazah, bukankah ini yang salah? Ustazah? Ya. Azan kan dia sebenarnya dia menyeru kita solat. Sebenarnya bagi apa yang saya faham lah kan. Sebenarnya Allah cuba memberi ruang sebanyak mungkin untuk kita collect pahala, collect kebaikan. Ya. Hingga kan menjawab azan pun diberi. Kalau kita tengok ati sayyidana Muhammadanil wasilah kan. Dia pasti akan beri kepada kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah. Dia pasti bagi, tetapi dia nak kita memohon sebab dia nak bagi kita ruang untuk dapat pahala. Ya. Jadi kalau kita tak minta pun pasti Allah dah bagi. Tapi kita apa akan jadi pada kita ni? Kita mengaku kita umat tapi seolah-olah bila azan kita abaikan. Jadi cuma orang-orang yang tertentu saja, orang-orang yang faham akan kedudukan azan tu saja yang akan menyahut. Jadi secara tak langsung bila disebarkan azan, dilaungkan sekuat mungkin tu, bila sedar tak sedar, bila orang yang menjawab, kan saya dah bagi awak pahala,
Seolah-olah kalau cakap bahasa kampung lah. Awak dah dapat pahala sebab awak cuma bercakap macam tu je. Menjawab azan saja, mendoakan waktu selepas azan saja. Banyaknya ruang pahala yang Allah bagi pada kita. Ya. Bukan pahala je Banyak. Faizal, dapat syafaat. Ya, pahala tu ya syafaat. Syafaat. Kita bercakap topik syafaat tapi disebut pahala. Sorry. Terima kasih Datin, betulkan. Kan? Banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh dapat syafaat. Contohnya kita salawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan. Ini kita dapat ganjaran yang ni. Man shalla alayya salatan. Sallallahu alaihi ashran. Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Sekali dapat 10. Tak nak lah kita. Tapi itu kalau yang biasa kan Ustazah. Kalau yang biasa. Kan ada selawat-selawat yang berganda. Yang di belakangnya terdapat perkataan ada dan yang beberapa selawat yang kalau kita tengok ulama cakap akan diberi ganjaran yang berganda. Contoh selawat yang pernah diamalkan oleh Sultan Mahmud yang dikenali sebagai selawat 100,000 ataupun selawat Sultan Mahmud, di dalamnya terdapat ada. Allah Pakai saja buku yang Ustazah bagi tu. Kan? Ya. Tak ada pun. Saya nak tanya-tanya kan. Saya lah tanya. Saya bagi juga kat anak saya seorang satu. Tak pakai pun. Kadang-kadang duduk ceruk mana. Letak mana atau tak tengok pun. Ya Allah. Masya Allah. Masa kecewa. Kecewa jugalah sebab tak digunakan sebaiknya kan. Yang Khairuzan tunjuk. Ada fiqhi. Bukan lama pun. Kalau kita sebelum buka puasa tu kita baca dia kata 15 minit 20 minit lagi. Kita boleh baca dua-dua sekali, iaitulah satu lagi yang saya bagi apa? Doa mustajab dan ini satu. Dan yang ini berganda ni, berganda. Zikir berganda. Zikir berganda. Selawat berganda. Selawat tu pun dikirakan sebagai zikir. Kan? Kenapa berganda? Kenapa dia kata berganda? Buat sedikit dapat pahala berbanyak. Sebab dalam tu ada sebutan apa? Makhluk. Ada. La ilaha illallah. Ada. Banyak mana bilangan makhluk yang diciptakan Allah. Banyak mana makhluk, bilangan makhluk langit dan banyak mana? Berapa juta-juta, ribu juta, berapa juta? Ada fiqhi. Kita buat tak tahu ya. Waridha nafsihi wa zinata arshihi. Baca muka surat 1, 2, 3 pun cukup dah dekat tu. Sebelum sampai yang banyak-banyak tu. Baca tu pun kalau boleh sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Sebab ada. Tapi tak ada. Yang saya puji bonda-bonda. Dia kilik mana pun dia pergi, dia kilik lah buku dia tu. Okay. Bonda buat ke bonda buat. Ingat selalu, bonda buat ni, bonda buat. Alhamdulillah. Ada pasang cover plastik dah, lonyai dah ni. Lonyai dah kan? Alhamdulillah. Dah foto stat dah sekali lagi. Ustazah, Ya. Ustazah, saya kesimpulannya saya dapat dah. Kesimpulannya kita kena ada ilmu. Ya, betul. Itu je. Bila kita ada ilmu, kita tahu apa nak buat dan kita nak apply. Kita nak apply. Ya, betul. Memanglah. Dikatakan bahawasanya kita ni kalau buat apa-apa tak ada ilmu, tak ada guna. Buat apa-apa tak ada ilmu. Semayang tak ada ilmu, tak tahu buat ni apa sebab. Hak ni baca ni apa maksud dia, apa makna dia. Habis ya. Tak suka nak ambil tahu. Mungkin kita ni satu sikap kita kan, kita tak suka nak ambil tahu betul-betul. Macam kita duk baca-baca Allah. Kalau dikatakan mana tak guna seorang tu kalau dia buat sesuatu tanpa ilmu. Kita pun takutlah. Kita pun naklah. Teringin nak baca tu, nak ambil tahu tu, nak ambil tahu ni. Baguslah tu. Tapi kalau
Kalau duduk keadaan macam tu juga, duduk tak tahu juga. Dah bertahun-tahun Dah bertahun-tahun dah. Dah bertahun-tahun dah. Tak lain kita boleh buat, tapi yang kita kata yang utama ni, yang fardu ni, yang benar-benar yang mesti kita tahu ni, kita tak buat. Kalau kita tengok-tengok Allah banyaknya, aku tak tahu lagi, tengok banyaknya, aku tak tahu lagi. Ya Allah, tak sempat dah aku ni. Jadi kita Salah. ya. Yang tadi Datuk cakap tadi, kita nak berdakwah. Kita bukanlah ustazah, bukanlah orang yang pandai lah kan. Kita nak berdakwah. Bagi saya lah, kalau saya nak berdakwah dengan orang yang pes lah, lagi senang. Daripada orang Melayu. Bila kita bercakap, dah tahu dah, dia kata. Tahu dia kata. Tapi hakikatnya dari segi praktikalnya tak buat. Mungkin daripada keturunan kan, macam kita born dalam Melayu, born dalam Islam. Kita macam tak kisah. Betul tak? Kita tak kisah. Jadi bila sebab ramai saya jumpa yang non-Muslim lah. Ada yang bertanya saya, kenapa saya pakai tudung? Salih lah dia tanya saya. Dia beri jawapan dia. Dan banyak lagi yang non-Muslim lah, banyak yang bertanya dengan saya lah, mungkin sebab saya dan non-Muslim kan. Jadi orang lebih berminat lah nak tahu. Sebab dia orang nak tahu tu memang dia orang betul-betul, bukan apa kata nak perli kan nak apa. Macam kalau kita tegur orang Melayu sendiri, maaf kan, tegur orang Melayu sendiri, dia macam susah dia nak menerima. Susah dia nak menerima. Jadi dia nak dari orang bangsa dia tak ke? Bangsa dia yang dah masuk Islam gitu maksudnya. Islam lagi. Yang belum masuk Islam dan yang dah masuk Islam, yang baru masuk Islam. Putus-putus. Betul lah, putus-putus. Dia orang lebih berminat. Putus-putus saya pun tak dengar sangat. Tak dengar kan? Putus-putus kan? Ya, tak dengar kan? Ya, putus-putus. Mak ni dekat pondok, jadi dia punya reception memang poor lah kan. Kadang-kadang macam tu lah. Dia putus-putus. Putus-putus. Jadi saya tak tahu apa. Dengar tak? Tak dengar? Dengar tapi terputus-putus. Tak boleh rumus. Tak apa, Kak Pah ada. Kak Pah tolong sambung lah. Tak faham. Kak Pah tolong sambung lah. Kak Pah dah buka. Tak dengar saya cakap apa pun. Akak masuk ayat baru lah. Tadi Kak Sina masuk mazalazi yasfa'un. Nanti akak masuk ya'lamu ma baina aidihim. Silakan. Okey. Kalau ikut makna dia ya, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi kalau ikut ayat ni, kita menyangkal golongan qadariyah yang ekstrim tu, yang mana dikata apa yang berlaku adalah lahir daripada usaha manusia sendiri, baik ke buruk ke, semua daripada manusia. Tiada kait mengait dengan Allah, dia kata kan, kalau ikut qadariyah lah. Jadi di sini apa boleh disangkalah tuduhan mereka ni yang kata semua daripada manusia tanpa campur tangan daripada Allah. Kalau tak, maknanya Allah tak tahu. Bila dah buat baru Allah tahu. Sedangkan kita di ayat dia kata Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Begitu juga ada lagi satu golongan, kalau tak silap lah, Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah pula dia kata di sebalik dia. Yang baik je daripada, kalau tak silap lah, Jabariyah memaksa semua daripada Allah. Yang baik pun daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Tapi saya pernah dengar ceramah Ustaz Raihan di Baitul Qura. Dia kata, okey, dia kata kita bubur susu satu tempat, arak satu tempat. Adakah kita boleh buat pilihan? Itu nak tanya, adakah kita boleh buat pilihan? Kalau kita boleh buat pilihan, kita boleh sangkal pendapat golongan Jabariyah ni. Dia kata semua yang baik buruk daripada Allah kan. Itu dia. Jadi dia kata fahaman ni memang
dalam yang ayat ni menceritakan bahawa Allah memang mengetahui. Allah dah tahu sebelum ada benda tu pun dia dah tahu. Itu sebab ada kita kata qada dan qadar kan. Allah dah tahulah. Kita yang tak tahu itu sebab kalau orang kata rezeki secupat tak boleh jadi segantang. Sepatutnya tak wujud macam tu. Kita usaha dulu baru kita tahu. Itu dia. Saya nak ulas yang ayat ni lah. Lepas tu lagi satu saya rasa dalam ayat ni ada dalam tafsir ni dia ada cerita golongan Khawarij dan Mu'tazilah mengenai syafaat. Jadi dia orang pun kalau tak silap saya Imam Ahmad Hanbal dipenjarakan pasal dia menyangkah fahaman Mu'tazilah ni sebab dia lebih pada golongan Ahli Sunnah Al-Jamaah. Itu yang saya tahulah. Jadi dia kata di segi syafaat ni dia kata memang orang yang berdosa dia agak kafir atau tidak beriman dan tidak pula kafir. Dia macam rasa kita macam orang yang dosa besar tidak bertaubat atau orang yang berdosa besar dia bertaubat tetap ke neraka. Itulah ibaratnya. Kalau penyangkaan mereka ayat di sini saya bacakan sikit. Penyangkaan tersebut berdasarkan kepercayaan mereka bahawa orang yang bertaubat dosa besar dan mati dalam keadaan tidak bertaubat akan kekal di dalam neraka. Itu sebab dia Mu'tazilah ni kata tak ada syafaat daripada Allah, daripada Rasul ke Rasul-Rasul lah. Itu dia. Yang saya faham lah. Itu yang saya rasa yang saya sikit je Ustazah. Saya tengok ayat tu macam ni lah. Sikit pun tak apa. Itu yang saya faham lah sebab saya boleh kaitkan dengan apa yang Ustaz Raihan ajar tu. Oh, ini yang dia kata golongan ni. Kalau ikut Allah mengetahui ni dengan kita boleh sangkalkan, kita boleh cerita kat orang. Kalau dia kata Allah tak tahu. Dia kata, yang Jabariyah kata, dia kata semuanya daripada Allah seolah-olah kita tak ada power lah, padahal kita tak boleh pilih. Itu dia tunjukkan susu dengan arak. Kita boleh pilih tak? Maknanya yang buruk tu sebenarnya datang daripada makhluk. Daripada semua pilihan daripada makhluk Allah, lah. Tapi kita ada kan manusia ada nafsu dan ada akal. Jadi sama ada kita ikut nafsu atau kita ikut akal. Itu dia. Maknanya semua tu memang daripada Allah tapi pemilihan atas manusia. Kita boleh ikut nafsu dan kita boleh ikut akal. Sedangkan binatang dia ada nafsu je, malaikat ada akal je. Itu ibaratnya macam itulah. Okey, betul ke Ustazah? Betul. Kalau silap pula saya. Itu pemahaman yang masing-masing punya pemahaman. Itu pemahaman saya lah. Jadi kita boleh buat pilihan lah. Kalau ikut ayat yang ni, makna Allah mengetahui apa sahaja di hadapan mereka dan di belakang mereka. Maknanya kalau golongan sebelum ni dia kata kalau macam Qadariyah dia kata semua daripada usaha kita. Qadariyah kata. Jabariyah pula kata yang baik, dan yang baik tu dia kata dari Allah. Semua daripada Allah, seolah-olah kata Allah tu kita tak ada pilihan. Baik ke buruk pun daripada Allah. Kita tak ada pilihan. Ya. Itu Jabariyah lah. Itu yang saya faham lah. Golongan tu semuanya kita tak pakai sebab dia bukan ahli sunnah wal jamaah, tak boleh kita pakai. Ya. Kemudian apa maksud tu? Ma baina aidi, Allah tahu apa yang ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Apa yang kita buat Allah dah tahu. Kan? Ma baina aidihim di sini kan. Antara tangan-tangan yang di hadapan mereka dan di belakang. Di belakang mereka. Kita terjemah harfiah lah. Kan? Terjemah harfiah. Kalau ni sebenarnya makna dia tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan. Allah tahu semua. Ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kita banyak jumpa dalam Al-Quran ni. Baina aidi ma khalfa ni kita jumpa dalam Yasin, nanti kita jumpa kan? Kita jumpa dalam Yasin. Okey. Wa ma khalfahum dalam Yasin. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Lagi siapa nak jelas lagi tang tu sikit lagi tu? Ekor dia lagi tu. Ekor lagi. Jadi faedah Kak Halimah tak ada lah. Buat Puan Halimah lah. Kita ada Puan Halimah saya tak pernah.
Sahabat Sungai buku Merak. dia ada kat Saya Sahabat Sungai saya Merak. jarang ikut. Oh, Sahabat Mana Sungai Saya Merak dah boleh lah. Ni Puan Halimah, buku ada kat saya ni macam mana kan buku dia kan? nanti saya datang ambil bagi alamat. Saya dah bagi, saya bagi lagi sekali lah tengok Okey. dalam hari Jumaat punya. Saya Puan bagi Halimah, lagi. terus tutup muka, tak mau jawab ke? Cuba. Saya tak ada, bukan saya tutup, dia tutup sendirilah. Boleh tekan balik. Boleh. Okey. Boleh kot, Pai. Kita tutup balik. Dia automatik dia tertutup. Okey. Boleh kot, cuba kot. Kita nak dengar lah sahabat Puan kita Halimah Sungai Sungai Merak di mana agak-agak duduk? Saya dekat AADK. AADK? Ya. Dekat area situ lah. Memang dalam kawasan ke dekat-dekat? Dekat-dekat lah nak masuk dalam. Oh, masuk belakang lah. Dekat sekolah belakang. tu? Ada rumah anak yatim Rukayah tu terus ke depan. Dekat sekolah tu lah. Okey. Macam mana saya nak cakap tak apa. Boleh saja. Kita share aja ni hari ni. Nak habiskan sikit lagi. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Tadi dah Cik Fah dah jelaskan dah. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Maaflah saya tak berapa sangatlah. Okey, tak apa. Kalau ada lain nak ambil. Kita nak ambilkan sikit ni lagi. Datin ada, Datin oleh harga, Datin Azian ada. Bukannya ayat wala ya'uduhu tu kan? Ya. Tahu. Dia akan bagi tahu. Kalau dia tak kendaki, kita tak tahu. Saya faham lah. Betul tak? Maksudnya apa yang Allah kendaki seseorang itu dapat, dia akan dapat. Zan, awak punya putus-putus lah. Tak dengar lah, ya Allah. Dengar tak Minta dengar? maaf putus-putus. Tak dengar kan? Tak dengar langsung. Bukan tak dengar, tapi putus-putus. Jadi tak tahu. Kursi faham, pun kita tak bincang ni. Kursi, wasi'ah kursi. Wasi'ah kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah. Pada kursi Allah. Ramai lagi sahabat kita ni. Datin Azian. Orang-orang lagi tak ada kan? Segala ramai kita tak ada kan? Kita ada 25 orang hari ni. Ada 25 orang. Tu dia kesian lah kat yang lain bagi sikit seorang apa tu? Bagi sikit seorang apa tu? Ustazah Cik Jah ada tu. Ustazah Cik Jah. Mana Ustazah Cik Jah? Ustazah Cik Jah kasih habis ya. Habis Ustazah. Okey Ustazah, saya respon. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum tu muka surat 78 tu kan, nota yang 15, dia nak menceritakan tentang pengetahuan Allah, ilmu Allah bersangkutan dengan perbuatan kita manusia lah. Sebab kalau makhluk lain, semua perbuatan dia tu berlaku secara, kita nak kata apa? Secara tabi'i lah, Tuhan beri kepada dia semula jadi. Dia apa yang dia buat tu adalah maknanya bukan dengan kehendak dia, tapi berlaku secara apa Ustazah? Secara paksaan tu, bukan ikhtiari. Apa Ustazah? Satu lagi iktirari perbuatan makhluk lain. Ya, perbuatan yang berlaku bagi makhluk lain yang selain manusia, perbuatan mereka tu bukan ikhtiari, bukan pilihan dia. Tapi perbuatan manusia ni berlaku secara pilihan. Tuhan beri kepada kita pilihan. Sebab itu, apa yang kita buat pada masa yang lepas, pada masa akan datang, Tuhan tahu semua. Sama ada yang terbentang, maknanya yang kita nampak, ataupun yang tersembunyi, Tuhan tahu. Kita ingatlah yang itu. Jadi sebab itu maka kita selalu kenalah buat baik. Sebab itu paling simple makna yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Iaitu Tuhan tahu. Ilmu Allah ini maknanya lengkap. Dia tahu benda dulu, benda akan datang yang berkaitan dengan perbuatan kita, perbuatan manusia. Oleh sebab itu, maka para ahli ilmu tauhid ni
berbincanglah tentang perbuatan manusia ni. Itu yang terbitnya kesimpulan yang ke-16 dan 17 itu. Apa pendapat Qadariyah dan apa pendapat Khawarij. Dan satu lagi, saya tengok di sini dia tak tulis tentang pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita hari ini diminta supaya kita berpegang dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita jangan ikut pendapat Qadariyah, Jabariyah, Khawarij. Itu cerita dia. Ya, jadi kalau pendapat Qadariyah tu semuanya manusia belaka. Tuhan bagi dia keupayaan kepada dia, ikhtiari, dia buatlah apa dia suka. Tapi Jabariyah pula tak sewenang-wenangnya. Tak boleh sebab semuanya itu Tuhan dah tentukan. Jadi kedua-duanya itu tak betul. Kita tak boleh pegang pada pendapat itu. Qadariyah ke Jabariyah ke tak boleh. Sama juga dengan pendapat Khawarij tu. Yang 17 tu pun sama. Mu'tazilah pun sama. Kita kena berpegang kepada pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah kata tentang perbuatan kita seharian itu. Jadi itu yang kita kena faham. Kalau kita tak faham Qadariyah, Jabariyah pun tak apalah. Tapi kita kena faham betul-betul apa kata Ahli Sunnah, pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah tentang perbuatan kita seharian. Ya, yang boleh saya rumuskan iaitu maknanya pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah ni maknanya Tuhan beri kita pilihan. Tuhan beri kita perbuatan, makan, minum semua. Lepas tu dalam perbuatan itu ada pilihan, kita nak makan yang haram ke nak makan yang yang halal ke, Tuhan bagi pilihan, pilih. Tapi ingat, bila kau pilih yang halal kau dapat pahala, kau pilih yang yang haram dapat dosa. Di situ maknanya adalah maknanya keupayaan kita dan kekuasaan serta ilmu Allah. Jadi kita faham yang itu. Maknanya perbuatan kita Allah bagi. Perbuatan kita Allah bagi. Pilihan pun Allah bagi. Jadi kita buat, kita pilih. Kalau kita pilih yang baik, maka baiklah. Kalau pilih yang jahat, jahatlah. Itu pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sekarang apa yang kita buat sekarang ni, saya rasalah kira macam orang kata Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Maknanya Tuhan beri saya keupayaan bagi perbuatan. Kemudian Tuhan beri saya petunjuk di mana berdoa selalu supaya kita berada di atas siratal mustaqim. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu yang kita selalu doa pada Allah tu. Doa pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah pada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Iaitu Islam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah engkau kurniakan kepada jalan yang baik. Alladzina siratal ladzina, jalan yang engkau telah beri nikmat an'amta alaihim kepada orang dulu. Siapa orang dulu? Itulah para sahabat, para tabi'in dan khususnya lagi lah apa yang dibawa yang diamalkan oleh Nabi. Yang kita baca dalam Syama'il tu. Syama'il kan kita baca Khamis tu. Syama'il Muhammadiyah. Ya. Okey, itu je lah kalau saya nak, kalau yang saya boleh faham pun. Maaflah kalau tak apa nak jelas. Ya. Jelas insya-Allah. Lengkap Ustazah, lengkap. Kita ingat, kita kena berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah tau. Jangan kalau ada orang datang mari cerita Khawarij lah, Qadariyah, Jabariyah, kita ambil itu sebagai satu ilmu yang menerangkan lagi fahaman kita tentang apa yang kita amal sekarang, iaitu pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat yang itu. Hanya Ahli Sunnah wal Jamaah saja yang kita baca hadis berapa puluh golongan saja. Manusia akan terbagi kepada berapa puluh? 70. 72. Jadi yang lulus tu hanyalah satu jalan. Satu saja, yang lain semua. Satu tu siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi faham betul-betul Ahli Sunnah. Kalau boleh satu hari itu ataupun dalam sebulan kita
kita minta Ustazah terang dekat kita yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah tu siapa dia. Supaya kita faham. Ustazah lah terangkan. Ustazah lah, Pun betul. kita lah terangkan. Betul. Dalam kelas hadis kita, kelas hadis. Ya. Ustazah terangkan tu betul. Okey. Jelas Jelas. Jelas, insyaAllah. Jelas. Tu dia tak sampai lagi kita tu. Kursi apa kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya rasa Ustaz, ini adalah kemuncaknya di mana Allah nak menonjolkan kekuasaan dia. Dia bawa ciptaan dia yang paling besar sekali. Kan, yang paling luas, kursi samawat, langit dan juga bumi. Dia tak bawa hal yang kecil-kecil macam kita ni kan, makhluk ke. Dia nak menonjolkan kekuasaan dia, ketinggian dia, kebesaran dia. Dia bawa maknanya ciptaan kursi, langit, bumi. Dia tak merasa berat pun memeliharanya sampai hingga hari kiamat. Saya rasa ini kemuncak ayat lah. Puncak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung Kak, sambung. Yang ke berapa? Yang ke 30? Akhir tu. 37. 36 kan dia 37. Mengakui kebesaran Allah. 35. 25 tadi. Al-Azim. Kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mengakui kesempurnaan sifat yang tergambar dalam gabungan sifat-sifat ketinggian dan kebesaran Allah. Dengan mengetahui bahawa sifat mulk, kerajaan adalah milik Allah. Maka al-mulk adalah milik Allah. Adalah milik Allah, maka kita tidak boleh berbuat sesuka hati dalam kerajaannya. Melainkan mestilah sesuai mengikut apa yang diredainya berdasarkan firman-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebab Allah dah menunjukkan dah kekuasaan dia di sini. Kata apa yang ada di langit, di bumi itu semua lahu, semua bagi kepunyaan Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi. Kedua, hukum-hukum perintah dan larangan yang berlaku di kalangan manusia mestilah didasarkan atas putusan dan pertimbangan Allah. Semuanya penggantungan manusia ke atas hukum dan sistem perundangan yang dicipta oleh tangan manusia sendiri merupakan satu bentuk syirik. Syirku billah. Syirik billah. Persekutukan Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Ketiga, redha dengan takdir Allah dan yang maha perkasa lagi maha agung, kerana jika anda tahu bahawa kerajaan adalah semata-mata milik Allah Jalla wa'ala, maka anda pasti mengatakan ini adalah urusan yang diatur oleh kedaulatan yang ada di dalam kerajaannya. Dan dia berhak berbuat apa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Suratul Anbiya ayat 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah yang akan ditanya. Tidak disoal tentang apa yang dia buat. Tapi sebenarnya kita lah manusia inilah yang akan ditanya. Oleh kerana itu, pemahaman ini merupakan sebahagian daripada ucapan Nabi SAW kepada puterinya berikutan kematian anak puterinya apabila baginda bersabda, Inna lillah ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin sama. Saya tak pasti di sini berikutan kematian anak puterinya siapa? Anak Fatimah ke? Anak siapa ke? Apabila baginda bersabda, Inna Allah, apa yang diambil oleh Allah, itu anak yang yang meninggal tu, apa yang diambil oleh Allah adalah miliknya dan kepadanya akan kembali. Apa yang dipinjamkannya kepada kita dan segala sesuatu itu mempunyai masa yang telah ditetapkan. Itu Nabi pujuklah puteri dia ni apabila menghadapi kematian anak.
Empat, manusia tidak harus berbuat dengan megah. Manusia tidak harus berbuat dengan megah dan sombong apabila dia dapat melaksanakan sesuatu kerana pelaksanaan tersebut adalah atas kehendak Allah dan kekuasaan itu semata-mata baginya, bagi Allah. Mana manusia ni tak boleh buat lah. Mana dengan rasa sombong, dengan rasa megah. Apabila dia boleh buat sesuatu, dia rasa semua dialah buat, dialah, semua dialah. Timbul perasaan anani. Aku buat ni, aku yang buat ni, aku tak ingat dah kepada Allah. Dan Allah lebih mengetahui. Semoga salawat dan salam Allah terlimpah ke atas Nabi kita Muhammad dan ke atas keluarganya serta para sahabat baginda. Ambil lah tu. Kan? Yang satu tu, yang kedua tu penutup lah daripada penulis buku ni lah. Okey, itu je lah yang dapat kita daripada Ayatul Kursi. Mungkin sangat menarik lah kita punya perkongsian, perbincangan sama-sama pada hari ini. Dan saya rasa saya belajar banyak lah daripada kawan-kawan semua. Modal saya dekat tu je. Saya belajar banyak lah daripada Datuk, Ustaz Fauzian, Datuk Datin yang telah sama-sama berkongsi dalam perkara ni. Jadi kita harap apa yang kita sebut, apa yang kita keluarkan itu akan melekat dalam fikiran kita ni selama-lamanya apabila kita membaca Ayatul Kursi. Apabila kita membaca Ayatul Kursi yang sangat banyak kelebihannya, yang sangat-sangat digalak oleh Rasulullah supaya kita membaca ayat kursi ini. Terutamanya adalah selepas tiap-tiap sembahyang fardu, dia kata jangan tinggallah ayat kursi ni. Tapi kita tinggal, kita lepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit-sikitlah doa terus dah pergi jalan. Tak ada pun ayat kursi. Habislah. Mana pahala yang akan kita dapat daripada offer yang diberi oleh Rasulullah apabila kita membaca ayat kursi. Kalau kita nak tidur, kita baca ada ayat kursi. Mungkin ramai yang baca, mungkin ramai juga yang tak baca. Yang buat dek je. Ambil ingatan tu, kita baca supaya kita diselamatkan daripada gangguan syaitan sampai kepada pagi. Itu janji kan, janji kalau baca ayat kursi tu. Selamat daripada gangguan syaitan sampai ke pagi. Tak naklah kita. Itu kita nak tapi kita tak buat. Kita tahu tapi kita tak buat. Banyak benda kita tahu tapi kita tak buat. Saya nak kritik diri saya juga sendiri. Tahu tapi tak buat. Jadi itulah kita ya. Jadi kita hendaklah sentiasa ingatkan diri kita selalu, sebab kita nak dapat ganjaran ni bukannya mudah. Mana kita kena mujahadah dengan jiwa kita, mujahadah dengan nafsu kita. Dan akan datang kita akan bicarakan tentang nafsu ni. Kita akan merawat penyakit-penyakit ni. Dan kita akan tengok 7 nafsu manusia. Kita nak tengok balik. Kita tahu nafsu manusia ada berapa jenis. Ada berapa jenis nafsu manusia yang kita tahu. Empat aja. 4 saja. Apa dia? Bilang dulu. Mutmainnah. Bagi berurutan. Selalu kita tengok dalam buku dia berurutan. Dia sebut yang tak elok dulu ke yang elok dulu? Yang elok lah. Cover yang tak elok tu dulu. Mutmainnah. Lagi? Mutmainnah yang elok lah. Lagi? Lawamah. Lagi? 2 lagi? Nafsu mardiyah. Lawamah. Lagi? Nafsu al-kamilah. Kamilah. Mardiyah.
radiyah, Banyak. mutmainnah, mulhamah, lawamah, amarah. Berikut ni dalam buku yang kita nak baca ni, dia mula dengan buruk dulu dah. amarah. Amarah Amarah dulu. amarah. Tu yang paling buruk, yang paling buruk. Amarah. Amarah. Nafsul lawamah. Lawamah. Nafsul lawamah. Lawamah, nafsu lawamah. Betul? An-nafsu al-mulhimah. Mulhimah ni nafsu. Bukan ha ya. Mulhimah. Mulhimah. Ilham daripada perkataan ilham. Ilham. Mulhimah. Bulat. Simpul ya. Apa mulhimah? Itu baru mutmainnah. Mutmainnah. Lepas mutmainnah, Ar-radiyah. Apa itu? Al-mardiyah. Itu al-kamaliyah. Itu yang paling kamaliyah atau kamilah. Kamilah ataupun kamaliyah. InsyaAllah kita akan huraikan sebelum kita masuk kepada itulah merawat 7 penyakit hati itu. Kita tahu dulu nafsu-nafsu kita nak kawal, nak jaga. Okey. Syukur Alhamdulillah kita dah selesai dengan tafsir Ayatul Kursi. So, boleh kita belak-belaklah selalu tafsiran dia kalau kita jumpa dalam dalam tafsir yang banyak ni, tafsir. Kalau boleh tafsir Azhar ke, cuba tengok tafsir macam mana dia mentafsirkan Kursi. Tengok di sana tafsir Qurtubi, insya-Allah, supaya menambahkan lagi lah. Okey. Terima kasih saja. Dapat kita tak doa lagi lah. Belum doa. Belum betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaih. La tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Ya Allah, ya Allah, ya Sami', ya Basir, ya Qarib, ya Mujib. Allahumma ya Allah, ya Sami', ya Basir, ya Qarib, ya Mujib. حل بيننا وبين فتنة الدنيا وظلم العباد وسوء الخلق واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه مخرجا ربنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha dekat, yang maha memperkenankan, jadikanlah penghalang antara kami dengan cubaan dunia, penganiayaan makhluk dan keburukan akhlak. Ampunilah dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, lunaskanlah, penuhilah tanggungjawab kami, hindarkanlah kami dari segala keburukan ya Allah, hindarkanlah kami dari segala keburukan, selamatkanlah kami dari semua keresahan, dan anugerahkanlah kami jalan keluar dari segala kesukaran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum
minna Kum taqabbal ya karim. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustazah.